Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang kuliah Maghrib Surah Ar-Radah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua salah satu kitab karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad. InsyaAllah saya akan membaca bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Dalam bab 6 ini Imam Al-Bukhari rahimahullah telah memasukkan ataupun merekodkan 4 buah hadis. 4 buah hadis. InsyaAllah salah satu daripada hadis tersebut akan saya baca, dan hadis-hadis yang lain nanti itu akan menyelit masuk ketika syarahan. Hadis yang bab yang ke-6, bab jazaul walidain, bab membalas jasa ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab yang ke-6, kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Bab jazaul walidain, bab membalas jasa ibu bapa. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajzi waladun walidahu, seorang anak tidak akan mampu membalas jasa ayah bundanya, illa ayyajidahu mamlukan, melainkan dia mendapati ayah ibu bapanya itu mamlukan, ditawan. Fayashtarihi fayu'tiqahu, kemudian dia membeli dan membebaskannya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Inilah tuan-tuan hadisnya yang insya-Allah akan kita syarahkan. Menunjukkan di sini sepintas lalu daripada bacaan hadis tersebut dapatlah kita fahami bahawa ibu bapa, ayah ibu ini mempunyai pengorbanan yang sangat luar biasa, di mana anak-anak mereka ini kalau mahu dibalas jasa mereka ini tidak akan mampu. Seperti yang tersirat ataupun yang tersurat di dalam hadis ini, Anda mampu membalas jasa pengorbanan yang telah diberikan oleh ibu bapa itu, melainkan berlakunya suatu perang. Sebagai contoh, berlaku suatu perang, kemudian Anda ditaklukkan oleh musuh, kemudian ibu bapa kita itu ditawan oleh musuh, menjadi hamba oleh musuh, kemudian kita membeli kebebasan, kemerdekaan ayah bunda itu, itulah baru terbayar segala apa yang dikorbankan oleh ayah dan ibu. Selagi tidak sebegitu, maka tidak ada apa-apa sekalipun yang dilakukan oleh anak ini yang mampu menyamai pengorbanan yang dilakukan oleh ibu bapa.
Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah sangat sukar sangat berat kalau seseorang itu mahu membalas jasa daripada ibu bapa. Khasnya seorang ibu nak membayar balik segala pengorbanan daripada seorang ibu. Memang tidak ada apa-apa lagi perbuatan amalan yang kita boleh buat di dunia ini untuk mampu nak membalas kebaikan ibu itu. Bahkan kalau ada sekalipun kebaikan yang kita buat, itu tidak menyamai dengan apa yang dia korbankan ketika melahirkan kita. Belum lagi merawat, belum lagi mendidik, belum lagi membesarkan dan sebagainya. Di sini ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-11, sambungan daripada hadis yang saya baca tadi itu. Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam kitab ini, An Sa'id bin Abi Burdah, daripada Abu Sa'id bin Abu Burdah, qala, dia telah berkata, sami'tu abi yuhaddits, aku telah mendengar ayahku dia telah berkata. Jadi ayahnya itu bernama Abu Burdah. Sahabat ini bernama Sa'id bin Abu Burdah. Ayahnya Abu Burdah pernah berkata, annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Dia telah melihat ataupun telah menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersama dengan seorang lelaki daripada Yaman, yatufu bil bait, yang ketika itu sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Hamala ummahu wara'a zahri, kemudian lelaki daripada Yaman itu sedang memikul ataupun menggendong ibunya di belakang apa? Di belakangnya, sedang memikul ibunya melakukan tawaf itu. Jadi sambil tawaf dia menggendong ibunya. Yaqul, kemudian lelaki Yaman itu pun bertanya. Dia bertanya kepada Ibnu Umar, inni laha ba'iruha al-muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Aku ini di sisi ibuku ibarat unta yang hina, ibarat tunggangan yang hina. Sekiranya semua unta yang ada di dunia ini akan letih ketika menanggung ibunya, menggendong anaknya ataupun ibunya, maka aku tidak akan letih. Summa qala, kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aturani jazaituha, adakah apa yang telah aku buat ini mampu membalas apa yang telah dikorbankan oleh ibuku? Atarani jazaituha, adakah kamu melihat apa yang telah aku buat ini? Jazaituha, aku telah mampu membalas balik apa yang telah dikorbankannya. Qal, maka Ibnu Umar pun menjawab, la. Ibnu Umar menjawab, la, wala bizafratin wahidah, walaupun hanya sekali hembusan nafasnya ketika melahirkan kamu. Hadisnya hadis yang sahih. Itu. Kalau anda seorang anak mempunyai kekayaan, ada harta untuk menaikkan ibu, ayah umrah atau haji, anda beli package yang paling mahal sekalipun, penerbangan yang paling terbaik, penginapan yang paling best, kemudian sesampainya anda jejaki kaki di Mekah itu, bermulalah daripada hotel itu, anda mahu melakukan tawaf, anda pikul ibu itu.
tawaf, 7 pusingan, melakukan sa'i sehingga sempurnanya umrah itu, apa yang Anda buat itu belum mampu menyamai apa yang dikorbankan ibu ketika dia melahirkan kita. Sekali nafasnya. Nah, ibu kita ini ketika melahirkan kita ini berapa kali nafas dia tertarik, dia menghembuskan nafas itu? Berkali-kali. Sekalipun belum sampai menyamai apa yang kita korbankan itu ketika kita mengumrahkan ibu kita. Nah, ini sangat-sangat suka untuk membayar balik jasa yang sudah pun dikorbankan oleh seorang ibu. Sebab itulah kita sebagai tidak hairanlah kalau syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Dan sesiapa yang mempunyai masih lagi ada ayah dan bundanya masih lagi hidup, itu adalah merupakan tiket menuju syurga Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan. Semua saya sayangnya kelas ataupun kuliah maghrib kita ini semua diisi oleh ayah-ayah, ibu-ibu. Tak ada anak-anak, kecuali saya adalah yang paling muda ni. Kalau ada, boleh sikit dia dengar kuliah kita ni. Tak apalah, kita ada rakaman YouTube, nanti bolehlah jadi share, pakai share, biar anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita boleh mendengar betapa bisanya, betapa hebatnya pengorbanan ayah ibu ini yang tidak dapat dibayar oleh apa kebaikan sekalipun daripada anak. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, berjuang inginkan syahid di jalan Allah sekalipun, belum mampu lagi mendahului keutamaan berbakti kepada ibu bapa. Walhal siapa yang mati di medan jihad, di medan perang, syurga jawabnya. Tapi itu pun masih lagi nombor 2, masih lagi belum boleh menjadi keutamaan selagi mana seorang anak itu mempunyai ayah dan ibu. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar, dia telah berkata, "Ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada suatu hari ada datang seorang lelaki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa soalan dia? Faqal, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inni jitu uridu al-jihad." Aku datang menghampiri kamu, aku mahu untuk ikut berjuang. Uridu al-jihad, aku mahu berjihad. Ma'aka, bersamamu. Abtaghi wajh Allah, aku mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Wad daral akhirah, dan juga aku mengharapkan negeri akhirat. Maksudnya dia mahu mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan penyertaannya ke medan jihad itu. Walaqad ataitu wa inna walidayya la yabkiyan. Ketika aku datang nih, ketika aku sampai ini, kedua ibu bapaku sedang menangis. Kedua ibu bapaku sedang menangis atas tindakan aku ini, atas pilihan aku ini. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab, farji' ilaihima, baliklah, pulanglah kepada mereka berdua, balik. Fadhikhuma kama abkaitahuma, bahagiakan dia, gembirakan keduanya sebagaimana kamu telah membuatnya menangis. Ini hadis yang sahih. Jadi ini tuan-tuan, ini bukti bahawa mahu ke medan jihad sekalipun tanpa redha daripada kedua ibu bapa tidak boleh berlaku. Justru Rasulullah SAW mengetahui niat baik daripada si anak itu untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mendapat restu daripada ibu bapanya, bahkan ibu bapanya menangis atas pilihan hati anaknya itu,
disuruh balik, patah balik. Justru jihad kamu yang sebenar adalah jihad berbakti kepada ibu bapa. Itu yang lebih utama. Merawat, menjaga kebaikan ibu bapa, itulah jihad yang sebenar-benarnya bagi si anak. Lupakan dahulu jihad perang itu. Tapi jihad kamu sebenarnya adalah jihad kepada ibu bapa, berbakti dan mengabdi kepadanya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanakah kaedah untuk kita membalas jasa baik daripada ibu bapa kita ni? Apakah kaedah yang terbaik untuk kita membalas jasa ibu bapa? Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW ada berkongsi dengan kita cara ataupun kaedah untuk kita membalas jasa ibu bapa. Walaupun kaedah tersebut itu tidaklah menyamai dengan pengorbanan ibu bapa, tapi sekurang-kurangnya mampu sedikit membalas apa yang dilakukan, apa yang telah dikorbankan oleh ibu bapa. Saya kongsikan dengan tuan-tuan, inilah kaedahnya untuk kita membalas jasa baik daripada ibu bapa. Daripada Abdullah bin Umar, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, man ista'adha billah fa'aizu, barang siapa yang telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Wa man sa'ala billah fa'tu, barang siapa yang telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah, maka berikanlah. Wa man da'akum fa'ajibuh, dan siapa yang memanggilmu hendaklah kamu jawab. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, yang ini dia punya kaedah dia. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, dan sesiapa sahaja yang telah melakukan ma'ruf, perbuatan baik kepada kamu, fakafi'uh, hendaklah kamu membalas setakat yang kamu mampu. Hendaklah kamu membalas jasanya itu setakat yang termampu. Fa illam tajidu ma tukafi'unah, sekiranya kamu tidak mendapati apa-apa amalan, apa-apa barangan, material yang mampu membalas jasa-jasa orang yang berbuat baik kepada kamu itu, fad'ulah, maka doakanlah dia. Fad'ulah, maka doakanlah dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tum, sehinggalah kamu seolah-olah mendapati kamu telah membalas jasanya. Ini tuan-tuan, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Daripada hadis ini dapat kita merumuskan satu kaedah bahawa sesiapa sahaja yang berbuat baik kepada kita, khasnya ibu bapa, tentu ibu bapa berbuat baik kepada kita semenjak kita lahir sehinggalah kita dewasa, menikah dan sebagainya itu. Jadi caranya adalah kita berusaha untuk membalas kebaikannya itu dengan apa cara sekalipun, walaupun memang tidak akan mampu. Fad'ulah, tambahannya juga di sini adalah hendaklah kita sentiasa mendoakannya, mendoakan ibu bapa. Dengan doa ibu bapa kita itu, dengan mendoakan ibu bapa ini, maka insya-Allah seolah-olah kita ini sudah pun mampu membalas jasa daripada ibu bapa. Itu tuan-tuan. Jadi hendaklah kita melakukan amalan kebaikan, menjaga, merawat ibu bapa kita. Kalau ada yang sakit, ada yang tidak sihat, menjaga. Kemudian kita doakan kesembuhan dia. Kalau sudah pun meninggal, kita doakan semoga dia bahagia di alam sana. Inilah kaedah dia. Itulah yang dapat membalas jasa-jasa mereka. Saya bagi contoh satu kisah ataupun satu contoh teladan yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an kepada ibunya. Bagaimana dia membalas jasa ibunya. Walaupun hadisnya ini adalah hadis yang dhaif,
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini, nombor hadis yang ke-12. Hadisnya dhaif, tetapi kisah ataupun teladan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sepatutnya kita di zaman moden ini pun dapat mengamalkannya. Satu contoh yang baik daripada Abu Murrah Maula Aqil, daripada Abu Murrah. Abu Murrah ini adalah maula ataupun pembantu kepada Aqil. Anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Pada suatu hari, pada suatu ketika, dia telah diamanahkan oleh Marwan. Marwan ini adalah khalifah. Khalifah Marwan telah mengarahkan kepada Abu Hurairah untuk menjadi pemimpin. Wa kana bizil Hulaifah. Jadi Abu Hurairah itu perlu menjadi pemimpin di satu kawasan bernama Zul Hulaifah. Nama kawasan itu adalah Zul Hulaifah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Jadi ketika dia dilantik untuk menjadi pemimpin di Zul Hulaifah, Abu Hurairah itu rumahnya di kawasan A, ibunya di kawasan B. Maknanya tinggal agak berjauhan, tidak serumah. Jadi Abu Hurairah dan ibunya itu tidak duduk serumah. Fa idza arada an yakhruja, jadi apabila Abu Hurairah ingin keluar ataupun ingin ke tempat kerja, waqafa ala babiha, maka Abu Hurairah ini akan pergi ke rumah ibunya dan berdiri di hadapan ataupun di depan pintunya, di depan pintu rumah ibunya. Faqal, maka apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah di hadapan pintu itu, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan kepada kamu wahai ibu, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkatannya. Itu yang diucapkan. Maknanya memberikan salam. Sebelum dia pergi kerja, dia akan pergi ke rumah. Sebelum sampai ke tempat kerja, dia akan pergi ke rumah ibunya dahulu, kemudian mengucapkan salam. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatakul, maka ibunya pun menjawab, wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wahai anakku, dan rahmat Allah serta keberkatannya untukmu. Fayaqul, kemudian Abu Hurairah pun membalas lagi doa ibunya itu, rahimakillah kama rabbaitani shaghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu wahai ibu sebagaimana kamu telah mengasihi aku semasa aku kecil, shaghira. Fatakul, maka ibunya pun menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah merahmati kamu wahai Abu Hurairah sebagaimana kamu telah menjaga aku ketika aku kabir. Apa kabir? Ketika aku telah tua. Thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlah. Jadi ketika balik kerja pun Abu Hurairah pun akan buat perkara sedemikian. Inilah amalannya yang tidak pernah putus yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sebelum pergi kerja minta izin, balik kerja minta izin, minta doa, doakan ayah ibunya. Inilah yang dilakukan saban hari oleh Abu Hurairah ketika beliau dilantik menjadi pemimpin di Zul Hulaifah. Kalau sekiranya kita ini duduk berjauhan di mana dengan ibu bapa, mungkin ibu bapa ada di kampung, sekurang-kurangnya kita boleh call telefon. Kalau hari-hari tak boleh telefon pun, kita ada sekarang ini lebih canggih lagi grup WhatsApp. Kita boleh bertanyakan kabar kepada ayah, kepada ibu, kepada anak. Gunakan teknologi itu untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim daripada kita. Kalau sekiranya kita mampu buat seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini memang sangat mantaplah. Pergi kerja, salam dulu ke ibu dia, balik kerja pun sebelum masuk rumah dia akan buat itu dulu. Dia akan salam kepada ibu.
Tapi kalau kita tidak mampu sedemikian, sekurang-kurangnya kita ada bertanyakan kabar. Bertanyakan kabar, tak telefon, mungkin melalui WhatsApp. InsyaAllah. Demikian tuan-tuan, bab yang ke-6 berkaitan tentang membalas jasa ibu bapa. Seterusnya pada bab yang ke-7. Bab yang ke-7, bab uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Bab derhaka kepada ibu bapa. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan dua hadis di dalam kitab ini berkaitan tentang derhaka kepada kedua ibu bapa. Saya akan bacakan hadis yang ke-15. Kemudian hadis yang seterusnya nanti itu akan menyelip nanti dalam syarahan nanti insyaAllah. An Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada Abdurrahman bin Abu Bakrah, an abihi, daripada ayahnya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, mahukah kamu aku beritahukan apakah sebesar-besar dosa besar? Dah dosa besar dah, tapi sebesar-besar lagi. Ala unabbi'ukum, mahukah aku kabarkan bi akbar, dengan maha besarnya al-kabair, dosa besar? Itu soalan dia. Soalan Rasulullah SAW kepada sahabat, tahukah kamu ibu kepada dosa besar, induk kepada dosa besar, puncak kepada dosa besar? Salah, ada tiga. Ada tiga. Qalu bala ya Rasulullah, mereka pun menjawab, betul, kami mahu tahu. Bala ya Rasulullah, betul kami mahu tahu. Apakah dosa yang paling besar itu? Qal, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama al-isyraku billah. Apa al-isyraku billah? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah. Selepas mensyirikkan Allah, dosa yang paling besar adalah uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Sebelum dia menyambung dosa besar yang ketiga, Rasulullah SAW jalasa wa kana muttaqian, Nabi SAW duduk, jalasa dia duduk, wa kana muttaqian, dia bersandar. Bersandar. Jadi melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW tadi itu, tadinya berdiri, kemudian duduk, kemudian dia bersandar, seolah-olah menunjukkan bahawa dosa yang ketiga ini sangat-sangat banyak dilakukan oleh kaumnya, ataupun selalu kerap dilakukan oleh kaumnya, ataupun dosa yang agak biasa dilakukan oleh kaumnya. Ala wa qaula zur, dan yang ketiganya adalah wa qaula zur, bercakap bohong, bercakap dusta. Mada la yuqarriruha hatta qultu laita sakat. Jadi Rasulullah SAW sentiasa menyebutkan perkara ini tentang dosa besar tadi itu, sehinggalah aku, kata periwayat hadis tadi ini, laitahu sakat, harap-haraplah Nabi dah boleh berhenti. Maksudnya cukuplah sampaikan dosa-dosa besar tersebut, tidak perlu lagi diulang-ulang. Kami sudah pun faham bahawa ini adalah merupakan sebesar-besar dosa besar. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dengan mengulang-ulang perkara yang disebutkan tadi, dosa besar tadi itu, menunjukkan bahawa ianya ini sangat-sangat penting. Daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah pun memberitahukan kepada kita bahawa salah satu daripada dosa besar selepas mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah derhaka kepada ibu bapa. Okey, sekarang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, apakah dia bentuk-bentuk derhaka kepada ibu bapa? Ada banyak jenis dia, ada banyak kategori dia.
Salah satunya, kalau ibu bapa ataupun salah seorang daripadanya ini dia lakukan ataupun berlaku pada diri mereka, derhakalah anak itu. Yang pertama, ibu bapa itu menangis. Kalau ada amalan, ada perbuatan yang dilakukan oleh si anak, kemudian ibunya ataupun ayahnya menangis, bukan menangis sebab bukan menangis sebab bahagia, ada juga menangis sebab dia bahagia, bukan. Ini menangis sebab sakit hati ataupun sedih, maka itulah dosa besar. Itulah derhaka. Itulah salah satu bentuk derhaka kepada ibu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ibqa'ul walidain minal uquq. Ibu bapa yang menangis itu, kata Abdullah bin Umar, itulah derhaka. Itulah bentuk derhaka. Jadi kita perhatikan, adakah pernah semasa hidup kita ini kita pernah melakukan suatu perbuatan, suatu tindakan yang telah menyebabkan ibu bapa kita ini terluka, sakit hatinya sehingga dia menangis. Kalau kita tidak sedar ataupun mungkin kita tidak perasan dia menangis, alhamdulillah lah. Tapi kalau dia menangis di hadapan kita, nah itu. Sebab kadang ayah ibu ni kalau dia nangis ni dia tak tunjukkan, nampakkan di hadapan anak dia. Mungkin dia menyorok dalam bilik. Yang itu pun kita sedar juga. Sebagai anak, adakah dia ini, perbuatan kita ini sudah pun menyebabkan mereka ini menangis ataupun tidak? Tapi yang saya maksudkan di sini, kalau kita menyaksikan sendiri, ibu kita, ayah kita itu dia menangis ketika mana kita melakukan, memilih tindakan kita itu, itulah dia derhaka. Yang kedua, apabila itu tadi menangis, yang kedua ni menyebabkan ibu bapa itu sedih. Sedih ya. Kita membuat ibu bapa sedih, maka itu pun adalah salah satu bentuk daripada kederhakaan. Mujahid rahimahullah pernah berkata, la yanbaghi lil walad ay yadfa yada walidih idza daraba. La yanbaghi, tidak sepatutnya, lil walad, bagi seorang anak, ay yadfa yadahu, untuk dia menangkis ataupun menggerakkan tangannya, ay yadfa yada walidah, ataupun menangkis tangan ayahnya, idza darabahu, apabila ayahnya memukulnya. Jadi kalau ayah memukul, kemudian kita tangkis serangan daripada ayah itu, menangkis pukulan ayah itu, tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak. Wa man syadda an-nazar ila walidayhi, siapa yang memandang sinis, memandang tajam, melihat dengan tajam mata ayahnya atau ibunya, lam yubirruhuma. Pandangan kita itu pandangan marah lah. Pandangan yang marah. Kadang kalau kita geram sangat, kadang kita pandang mata ayah atau macam-macam kan. Pandangan sinis kita itu, pandangan tajam kita kepada mata ibu bapa kita itu menunjukkan lam yubirruhuma, tidak berbakti kepadanya. Pandangan itu menyebabkan kita ini termasuk orang yang tidak berbakti kepadanya. Wa man adkhala alaihima ma yuhsinuhuma, dan siapa yang menyuntikkan, siapa yang memasukkan kesedihan di dalam hati ayah atau ibunya, faqad aqqahuma, maka dia sungguh telah menderhakainya. Ini kata Mujahid. Tadi menangis, sekarang ini sedih. Bahkan sedih pun ayah ibu ni pun termasuk juga dengan derhaka. Dan yang ketiga, apabila tidak mematuhi perintah. Kalau tidak mematuhi perintah, tapi perintah ini adalah perintah yang mematuhi syarak lah. Kalau tidak mematuhi syarak, maka tidak wajib taat. Idza amaraka walidaka bi syai'in falam tuti'huma, apabila ibu bapamu telah memerintahkan kamu akan suatu perkara, falam tuti'huma, kemudian kamu tidak mentaatinya, faqad aqaqtahumal huquq kulluh, maka sungguh kamu telah menderhakainya seluruhnya, keseluruhannya. Ini tuan-tuan, setakat 3 yang dapat saya kongsikan berkaitan tentang bentuk-bentuk kederhakaan yang sering dilakukan oleh anak-anak, menyebabkan ayah bunda menangis, menyebabkan ayah bunda sedih, dan yang ketiga tidak mentaati perintah yang elok, yang baik kepada keduanya. InsyaAllah saya akan sambung selepas solat azan Isya.
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. InsyaAllah saya sambung sedikit lagi berkaitan bab yang ketujuh ini, bab berharga kepada ibu bapa. Sengaja saya ulas ataupun syarahkan dua bab pada hari ini kerana saya minta maaf lah, saya ada berkata 2 bulan juga lah saya tak hadir. Setiap kita punya program hari Selasa ni saya ada program juga, jadi itulah saya cuba nak pejut lah, saya nak balas, saya nak bayar balik lah bab-bab yang kita tertinggal itu. Sebab itulah malam ni saya baca 2 bab. Biasanya saya baca 1 bab aja. Dan malam ni saya baca 2 bab. Okey. Ada juga beberapa tindakan yang dilakukan oleh anak tidak dikira sebagai derhaka, walaupun secara hakikatnya dia telah menyalahi daripada apa yang dipilih ataupun yang telah ditetapkan oleh ibu bapanya. Ada juga perbuatan yang dilakukan oleh anak ini tidak dikira sebagai derhaka. 1. Tidak dikira sebagai derhaka apabila si anak itu diperintah untuk melakukan perbuatan maksiat.
Jadi kalau si anak itu mengabaikan, tidak mentaati apa yang diminta oleh ibu bapanya itu, tidak dikira sebagai maksiat. Hal ini berasaskan kepada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah haqqun. Kita dengar dan kita taat. Perintah itu adalah suatu yang hak, yang mesti kita buat. Ma lam yu'mar bil maksiyah. Tetapi sekiranya perintah itu bukan diarahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, apabila diperintah untuk melakukan maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Maka tiada dengar, tidak perlu dengar dan tidak perlu. Nah, ini asasnya. Mengapakah seorang anak itu tidak dikira sebagai derhaka apabila ibu bapanya itu mengarahkan untuk melakukan perbuatan yang dikira menyalahi syarak. Yang kedua, apabila ibu bapa itu mengajak kita, mendidik kita untuk fanatik buta ataupun asabiyah, perkauman. Kalau ibu bapa itu mengajar kita, mendidik kita untuk perkauman asabiyah, ini pun tidak dikira sebagai derhaka apabila kita menyalahi ibu bapa. Hadisnya berasal daripada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qutila tahta rayatin imiyah," siapa yang terbunuh ataupun mati disebabkan dia berada di bawah panji imiyah. Imiyah ini maknanya fanatik buta lah. Dia mati buta macam tu, mati katak macam tu lah, imiyah. Yad'u asabiyah, kemudian dia mengajak kepada asabiyah ataupun perkauman, aw yansur asabiyah, ataupun dia membantu menolong kepada berlakunya asabiyah ataupun perkauman itu, faqitlatun jahiliyah, maka terbunuhnya itu ataupun maka matinya itu adalah mati jahiliyah. Kadang perkara ini berlaku dalam kehidupan seharian kita. Mungkinlah kalau nak jadikan satu ceritanya, mungkin ada berlaku kes mahkamah kepada ibu bapa kita, dan kita sebagai anak pula menjadi saksi. Dan kita tahu bahawa ayah atau ibu kita itu memang yang membunuh, bagi contohlah, dia yang melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi kita sebagai anak kerana mahu menjaga menjaga supaya tidak ditangkap, tidak masuk penjara ayah ibu ini, maka kita memberikan kesaksian palsu. Inilah yang disebut sebagai menolong asabiyah. Asabiyah ini perkauman. Perkauman itu maknanya membela kaum, membela ibu bapa, membela keluarga, termasuk asabiyah. Jadi kerana dia mahu membela ayahnya atau ibunya yang sedang di mahkamah itu, maka dia memberikan keterangan palsu. Itu tidak boleh. Jadi kita sebagai anak, siapa-siapa pun kita mesti berlaku jujur. Hidup kita ini mesti jujur, meskipun yang melakukan perkara dosa tadi itu yang akan dijatuhkan hukuman mati sekalipun adalah ayah dan ibu kita. Ayah ataupun ibu kita. Dan apa yang kita lakukan itu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di mahkamah, bukan dianggap sebagai derhaka kepada ibu bapa. Sebab kita tahu bahawa dia memang yang membunuh. Tapi kalau kita tak tahu, jangan kita mandi-mandi belum. Ini Yang ketiga, tidak juga dikira sebagai derhaka kepada ibu bapa adalah apabila memilih bakal calon pengantin bagi si anak. Kadang ayah ibu ini dia punya pilihan dia sendiri, nak nikahkan anak dia punya pilihan dia sendiri. Kalau anak dia tak setuju, maknanya dia melawan lah, bukan melawan, panggil apa? Dia tidak setuju lah dengan pilihan daripada ayah bundanya itu, maka itu tidak dikira sebagai derhaka. Jadi tindakan dia
menolak pilihan yang diberikan, disarankan oleh ayah bapa ibunya itu bukan dianggap sebagai satu kederhakaan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Seorang janda, dia tidak boleh menikah selagi mana dia tidak memberikan keizinan dengan lisannya. Seorang janda tidak boleh dinikahkan selagi mana dia tidak memberikan keizinan untuk dia menikah dengan lisannya. Dia kena sebut, dia kena cakap, ya saya setuju ataupun saya tidak setuju, macam itulah. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Dan anak dara ataupun anak dara tidak juga boleh dinikahkan oleh walinya itu selagi mana mendapatkan izin daripada anaknya itu. Qalu, kemudian sahabat pun bertanya, kaifa iznuha, bagaimana anak dara ini punya izin? Kita nak tahu izin dia macam mana. Kalau janda tadi itu dia kena cakap. Kalau dia nak kahwin, dia kena cakap dengan lisan dia, ya saya setuju, itu boleh. Kalau anak dara ini, izinnya itu macam mana pula? Adakah dia kena cakap? Rasulullah SAW bersabda, iznuha qad an taskut. Izinnya seorang anak dara itu, anak perawan itu adalah dengan dia diam. Diamnya itu setujunya lah. Diamnya itu setujunya. Jadi maksudnya di sini kita juga kena minta persetujuan daripada anak. Adakah dia bersetuju untuk berkahwin dengan calon yang kita sediakan untuk mereka, untuknya? Kalau dia tidak bersetuju, tindakannya itu bukan bentuk derhaka kepada ibu bapa. Sebab kita perlukan juga persetujuannya. Sebab yang akan melakoni ataupun yang akan menjalani kehidupan rumah tangga ini bukan sehari dua, yang sepanjang masanya itu adalah anak itu, bukan kita. Yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang bab derhaka kepada ibu bapa ini, kita boleh sebagai seorang anak, kita boleh meluruskan pandangan ibu bapa yang keliru. Jadi sekiranya ada pandangan, ialah pandangan daripada ibu bapa kita yang kita rasa keliru, salah, sebagai anak kita boleh luruskan. Dan cara kita itu, kaedah kita itu meluruskan pandangan ibu bapa itu tidak dikira sebagai derhaka. Maknanya tidak dikira sebagai melawan cakap. Kata ulama, ini dipanggil sebagai derhaka yang terpuji. Hukuk mamduh, hukuk mamduh. Derhaka yang terpuji. Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab Syarah Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauharatul Tauhid, dia pernah berkata berkaitan tentang bagaimana meluruskan pandangan ibu bapa dan tidak dikira sebagai derhaka. Li izhari haqiqatil haq wa izhari batlanil batil. Sekiranya kita mahu menzahirkan haqiqatul haq, hakikat kebenaran, wa izhar batlanil batil, dan juga mahu menzahirkan kebatilan sesuatu perkara yang batil, famamduhun syar'an, maka apa yang kita buat itu adalah tujuannya mamduh syar'an, terpuji menurut syarak. Walau min waladin liwalidih, walaupun yang melakukan perbuatan tadi itu adalah anak kepada ayahnya, anak kepada ayahnya. Jadi kalau contoh ayahnya itu melakukan ataupun mempunyai pandangan yang keliru, yang salah, kemudian kita anak ini mahu meluruskan dia karena mahu menzahirkan mana yang betul dan mana yang salah, maka itu kata Imam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i mamduh, sangat-sangat terpuji. Fayakunu hukukan mahmudan, maka tindakan daripada anak meluruskan pandangan ibu bapa yang salah itu adalah merupakan hukuk mahmudan ataupun derhaka yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna.
minna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.